Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Hafiz Channel. So, kita akan membicarakan soalan kimia. So, kali ini kita akan pergi kepada kertas yang kedua. Di mana kertas yang kedua, dia ada section A, section B dengan section C. Okay, bahagian A ada 6 soalan, ada 60 markah. Bahagian B, 40 markah. Bahagian C, 20 markah. So, total bahagian A, B dengan C adalah 100 markah. Untuk bahagian C, pilih satu soalan. Untuk bahagian B, okey, bahagian B jawab satu soalan juga. So, A jawab semua soalan, B jawab satu je, C pun jawab satu je. So, total ada 100 markah. So, jom kita pergi. Okey, untuk paper 2 ni, masa yang diberikan ialah 2 jam 15 minit. So, boleh ambil masa. Jangan gabrah sangat, kita buat slow-slow. Okey, kita buat dulu bahagian A, 60 markah. Rajah 1.1 menunjukkan seorang murid sedang membersihkan beras cat selepas siap mengecat dinding. Ini selalu terjadilah. Contoh, bila kita cat dinding, cat jatuh kan, jatuh kat meja ke, jatuh kat lantai ke. So, apa kita nak buat? Kita akan gunakan, dalam kes ni budak ni buat apa? Dia ambil butanol yang disimpan dalam botol, dia boleh tanggalkan cat dengan murah. So, dia menggunakan alkohol. So, dia tanya apakah jenis ikatan dalam butanol. Okay, butanol ni adalah struktur butanol bagi siapa yang tak tahu. So, ikatan yang ada dalam dia, korang boleh tengok. CH. COH. Okay, ikatan dia adalah ikatan covalent antara C dengan H. Okay, soalan yang kedua, lukiskan dua isomer bagi butanol. Okay, ini adalah struktur butanol biasa. Maksud isomer ialah dia punya formula struktur dia sama. Contohnya dia adalah C4, H dia ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H dia ada 10, O dia ada 1. Dia adalah C4H9OH. Tapi isomer ni dia adalah formula struktur dia sama tapi dia punya structure dia berbeza. Tengok kat sini, kedudukan OH ni kita ubah daripada C1 pergi kepada C2. Kalau yang pertama ni nama dia adalah butanol ataupun 1-butanol. Kalau yang dua ni nama dia 2-butanol ataupun butan to all. Yang ketiga ni kita dah tak boleh nak letak OH ni kat sini. Sebab nanti dia sama je sebab dia macam cermin. Sebab carbon dia ada 4 je. Kalau letak kat sini kita akan pilih bagi number daripada jumlah OH yang paling dekat. So, untuk isomer yang kedua ni kita buat apa? Kita buat paling panjang 3 carbon je. Dia jadi propanol. Cuma dekat C yang kedua ni kita buat cabang. Okey, jadi nama dia apa kalau dia bagi nama? Bagi nama daripada OH ni 1, 2. So, jawapannya 2 metil propanol. Ataupun 2 metil propan 1-all. Itu nama dia. Okey. So, nyatakan satu sifat fizik dan satu sifat kimia butanol. Sifat fizikal dia, alkohol ni, dia adalah mempunyai takat didih yang rendah. Manakala sifat kimia dia mengandungi kumpulan hidroksil untuk alkohol. Okey, mari kita pergi kepada soalan D. Rajah 1.2 menunjukkan susunan radas untuk menyediakan sebatian ZEX. Jadi kat sini, apa yang dia buat? Dia tambah butanol dengan asid etanoik. So, kita belajar bila butanol, alkohol tambah dengan asid etanoik, kita akan dapat sesuatu yang berbau harum iaitu ester. Kita terus pergi kepada soalan. Tandakan A sebagai saluran air keluar kondenser Liebig. Okey. Gambar rajah yang ditunjukkan ini adalah proses yang kita panggil proses reflux. Di mana kita campur kita punya bahan ni, kita panaskan, so tindak balas tu akan berlaku. Tapi kat sini ada dua corong. Corong air masuk dengan air keluar. So, air kena masuk daripada mana dan kena keluar daripada mana. Okey, secara teorinya, air mesti masuk daripada bawah dan keluar daripada atas. Kita tak nak air masuk daripada atas sebab graviti akan menyebabkan air itu mengalir dengan laju. So, air kena masuk daripada bawah, keluar daripada atas. So, dia tidaklah terlampau laju. Tujuan alirkan air ni adalah untuk kita menyejukkan kondenser Liebig ni supaya proses kondensasi tu berlaku. So, kalau air ni tujuan dia untuk menyejukkan dia. So, kita kena lalukan daripada bawah. Kalau secara logik bila lalu daripada atas, maka apa berlaku terlalu laju, kemungkinan akan pecah. So, dikatakan tandakan saluran air keluar. So, dia keluar daripada atas, masuk daripada bawah. Okay, soalan yang kedua, apakah peranan kukusan air dalam eksperimen?
kenapa kita tak pakai direct heating? Kenapa tak panaskan terus dia kelalang bulat ni? Kenapa kita pakai air, water bath? Kenapa kita pakai dalam eksperimen ni kukusan air ataupun water bath? Air yang kat luar ni, dalam beaker ni, dia digunakan supaya dapat membekalkan haba yang seragam. Sebab apa? Sebab bila dalam air ni, semua dalam solution ni dapat haba yang sama. Kalau suhu 100, dia dapat 100. Kalau direct heat tanpa air, terus kelalang ni kita heat pakai Bunsen burner, apa yang jadi? Mungkin dekat yang paling bawah ni suhu dia panas. Kat atas ni suhu dia kurang panas. Itu tujuan dia. Ni kena faham tentang kenapa gunakan air kukusan, water bath. Sebab dalam sampai universiti pun soalan yang sama ditanya. Okay, next, namakan sebatian ZEX. Okay, bila butanol tambah asid etanoik akan dapat ester. Cara nak bagi nama dia, ambil nama alkohol dengan nama asid. So, letak nama alkohol dulu. Alkohol dia butanol, so dia jadi butil. Asid dia etanoik, jadi etanoat. So, nama dia butil etanoat. Cara nak bagi nama ester, kena guna nama alkohol dengan nama asid. Okey, contoh. Contoh cikgu kata kat sini, dia pakai propanol. Asid dia masih juga asid etanoik. So, nama dia adalah propil etanoat. Cara dia macam itu. Bagi nama alkohol dulu, baru nama asid. Itu cara macam mana nak bagi nama ester. Kita ambil contoh yang lain. Contohnya kita ada hexanol dengan asid propanoik. So, nama dia hexil propanoat. Dia macam itu cara dia. Bagi nama alkohol dulu, baru bagi nama asid. Dan tuliskan persamaan kimia. Persamaan kimia ni penting. Dalam soalan kimia banyak yang tanya macam mana nak tulis persamaan kimia. So, cara dia, kat sini kita tahu butanol. Butanol ni siapa yang tak tahu, dia adalah karbon 4 dalam grup alkohol. So, C4H9OH. Siapa yang ingat formula dia, dia adalah CnH2n tambah 1OH. Di mana butanol tindak balas dengan asid etanoik. Etanoik ni mempunyai 2 karbon. 1, 2. Betul lah ni. Asid karboksilik yang mempunyai 2 karbon. Bila dia bertindak balas butanol dengan asid etanoik, apa yang jadi kat sini, cara dia simple je. Awak buang dulu air. Air kita buang dulu. So, macam mana cara nak buang air? Siapa tahu cara nak buang air? Fikir-fikir macam mana nak buang air? Macam mana nak buang air? Ambil OH dekat butanol ni. H ni pun ambil 1. Dekat asid etanoik ni. So, dia akan jadi air. So, tulis balik asid etanoik itu CH3COO sebab H dah keluar. Terus dia sambung C4H9. Kan senang? Kan? Senang kan? Buat macam itu. Mula-mula cara nak buat dia, nak tahu persamaan kimia dia, buang air dulu. Okay, dapatlah kita dalam soalan yang pertama ni, kita akan dapat 2, 3, 4, 5. 5 markah. So, kita pergi pada soalan yang kedua. Okay guys, soalan yang kedua. Rajah cuba menunjukkan pembaikan dan penyelenggaraan landasan kereta api. Aluminium digunakan untuk menindak balas dengan sebut ferrum oksida dan membebaskan haba yang tinggi dalam proses menyediakan kimpalan. So, dalam kes ni dia buat apa? Dia nak selenggara kereta api punya landasan guna apa? Guna welding. So, sekarang dalam kes ni dia kata tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas. Macam mana kita nak keluarkan apa yang dicakap dalam ayat yang di atas. So, dia cakap aluminium. Aluminium kan Al. Aluminium. Bertindak balas dengan ferrum 3 oksida. Macam mana nak tahu ferrum 3 oksida? Fe3+. So, Fe3+. Cikgu tulis sekejap. Dia adalah Fe3+. So, oksida. Kita ada O2-. So, dia cross je macam ni. So, sebab tu dia jadi Fe2O3. Okay. Okay, sekarang aluminium tindak balas dengan ferrum 3 oksida. Dia akan jadi apa? Dia cuba korang gabungkan dia. Aluminium oksida dengan ferrum akan keluar. Macam mana? Sebab aluminium aluminium pula kes dia ialah Al3+. Oksigen O2-. Dia cross macam itu je. Sebab tu dia jadi Al2O3. Sebab tu dia jadi macam gini. Dan dapat ferrum. Okay, lepas tu kita nak balancekan dia. Kat sini ferrum ada 2. So, tambahlah 2 kat sini. Aluminium ada 2, tambah 2. So, oksigen ada 3, so 3. So, simple. Dapat 2 markah. Okay, sebab soalan banyak akan tanya tentang persamaan kimia. Kena faham betul-betul macam mana dia boleh cross. Okay, next. Nyatakan bahan yang mengalami pengoksidaan. Okay. Cara nak tahu dia teroksida ke terturun, simple je. Pertama, awak kena faham rule. Pengoksidaan ni, nombor pengoksidaan dia bertambah.
Lagi satu, pengoksidaan ni dia akan buang elektron. Lagi satu, pengoksidaan ni akan bertambahnya oksigen. Okay, so kita pergi tengok balik kita punya equation. So, jadi equation ni, Al, aluminium, logam tulen, dia punya nombor pengoksidaan kosong. Lepas tu jadi Al2O3. Ni kalau kita ionkan dia jadi apa? Dia jadi Al3+. So, daripada kosong jadi 3+. Nombor pengoksidaan bertambah. Oksigen pun bertambah. Maka yang berlaku pengoksidaan dalam kes ni ialah aluminium. Dalam kes ferrum pula, mula-mula dia Fe3+. Lepas tu jadi Fe kosong. 3+ jadi kosong, penurunan. Yang berlaku pengoksidaan ialah aluminium. Yang terturun ialah ferrum. Okey, sebab tu kita tulis yang terturun ferrum 3 oksida. Pengoksidaan aluminium. Itu cara faham dia. Kalau tak faham boleh komen kat bawah. Okey. Apakah maksud haba penyesaran? Ni kita terus pergi kepada haba penyesaran. Ni memang kena hafal maksud dia. Penyesaran ialah perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Kita ambil maksud contohnya. Contoh, dalam kes ni kita nak pakai logam yang paling kuat lah. Kalium. Sekarang contohnya kalium. Dia nak sesarkan sesuatu. Dia adalah satu mol logam disesarkan daripada lautan garamnya oleh logam yang lebih reaktif. Kita ada kalium, logam kalium. Lepas tu dalam larutan tu kita ada cuprum nitrate. Boleh tak kalium bertindak balas dengan cuprum nitrate menjadi kalium nitrate dan juga cuprum? Jawapannya boleh. Sebab kita belajar dekat siri elektrokimia, kalium paling tinggi kat atas. So, bila logam tu lebih reaktif, maka dia boleh sesarkan larutan garam logam yang lain. Okey, cikgu tak tunjuk. Okey, kejap cikgu tunjuk. Kita ambil contoh. Tiba-tiba kita ada kalium. Kali ni cikgu guna magnesium. Tiba-tiba kita ada magnesium. Magnesium ni tinggi juga. Sebab kalau nak cantik mesti ada zat besi. Dia adalah logam yang ketiga. Positif. Tiba-tiba kita ada larutan cuprum sulfate CuSO4. So bila dia bertindak balas, dia akan jadi MgSO4 tambah Cu. Maksudnya berlaku penyesaran tersebut. Kerana apa? Kerana magnesium lebih reaktif daripada cuprum. Kalau terbalik contohnya cuprum nak disesarkan magnesium sulfat tak boleh. Sebab cuprum ni lemah dekat bawah. Dia tak mampu. So korang kena hafal yang table ni. Yang kalau nak cantik mesti ada zat besi supaya paras, hafiz, cukup, anggun. Kena hafal semua tu. Bila dah hafal lagi senang. Okay, since banyak sangat nak kena hadam, so cikgu akan stop sampai soalan nombor 2. Tapi ada soalan D ni kita akan buat dulu sebelum kita berehat dan sambung pada video yang seterusnya. Okay, soalan D ni soalan famous. Soalan dia macam ini sebenarnya. Bila dia bagi tahu maksud haba penyesaran, soalan D adalah soalan yang berkait. Dia adalah tentang soalan haba penyesaran. Kalau kita baca, seorang murid telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan haba penyesaran cuprum. So, serbuk zinc berlebihan ditambah. Nampak tak zinc? Dia tambah zinc. Kalau kita tengok, kita belajar dekat siri elektrokimia, zinc lebih reaktif, cuprum kat bawah. So, confirm eksperimen ni akan jadi. So, dia tambah zinc berlebihan bertindak balas dengan 250 cm padu larutan cuprum 2 sulfat untuk menghasilkan 3.2 gram per pejal cuprum. So, suhu dia 28 naik kepada 38. Hitungkan haba penyesaran bagi tindak balas tersebut. Okey. Suhu meningkat. Exothermic. Okey. Cara dia, markah dia ada berapa? Kita tengok. Sebelum nak jawab, tengok markah 3. So, kena buat jalan kerja. Yang pertama, kena tulis persamaan kimia dia. Kita tahu cuprum sulfat, kesian dia nak disesarkan oleh zinc. Zinc ni ibaratnya, cuprum sulfat ni adalah couple. Ali dengan Fatimah. Jadi apa? Tiba-tiba zinc datang. Tiba-tiba Abu datang. Abu nak sailang Ali. So, Abu ni dia lagi elektropositif. Dia daripada keluarga yang kaya. So, Fatimah pun akan tertarik dengan dia. So, dia boleh sesarkan. So, jadi zinc sulfat tambah cuprum. So, korang kena buat apa? Bila soalan tu, dia bagi berat, kena kira number mol dulu. Okey. Number mol cuprum 3.2 bagi 64. Dia dah bagi dah jisim molar dia 64. Dapat 0.05 mol. Ini adalah untuk cuprum. Soalan dia tanya, hitungkan haba penyesaran bagi tindak balas tersebut. So, kita nak kira ya. Haba penyesaran sama dengan Q sama dengan MC theta. Q ni haba yang dibebaskan. Sama dengan M.
So M ni adalah dia punya berat, C ni adalah haba air yang dibagi 4.2, delta T ialah perubahan suhu. So sama dengan 250. Sebab apa 250? Sebab dia pakai 250 cm padu. Nampak ni? Dia pakai 200 cm padu kuprum sulfat. So kita pakai 250. Darabkan dengan 4.2 dia dah bagi. Darabkan dengan perubahan suhu 38 tolak 28. Dapatlah 10500 joule. Ataupun bila kita bahagikan dengan 1000 nak jadikan dia kilojoule sama dengan 10.5 kilojoule. So itu haba yang dibebaskan. So kita nak tahu haba yang dibebaskan oleh kuprum sahaja. Kena bagi dengan nombor mol dia. So 10.5 bahagi dengan 0.05 sama dengan negatif 210 kilojoule per mol. Unit kena betul. Kena ada negatif kat depan dia sebab apa? Dia adalah exothermic. Dapat simple lah. Okay. Cikgu ulang balik. Yang pertama tulis persamaan kimia bila keluar soalan macam ini. Yang kedua kira number mol kuprum. Lepas tu nak kira haba dibebaskan dulu. Bila kita dapat jawapan haba yang dibebaskan, haba ni adalah untuk keseluruhan tindak balas. Bila nak tahu haba penyesaran kuprum je, bahagi dengan nombor mol dia. Dapatlah jawapan. Ingat, unit dia kena tulis. Dan lukiskan rajah aras tenaga bagi tindak balas tersebut. Okey, tindak balas dia macam ini. Sebab dia exothermic, dia adalah turun tangga. Okey, cara dia simple je. Untuk dapat markah yang pertama, buat aksis dia. Y sama dengan tenaga. X tak ada apa-apa. Korang buat macam itu, dah dapat satu markah. Dan buat turun tangga. Dia kena turun tangga. Ini ialah dia punya bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. Dekat tengah-tengah kena tulis delta H sama dengan negatif 210 kilojoule. Okey, itu sahaja untuk soalan 1 dan 2 untuk bahagian A. Harap korang enjoy video ni. Jangan lupa ulang kaji. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Boleh share juga. Okey, bye.